Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tarikh Islami. Nanti saya minta maaf tadi lambat sikit masuk. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung. Tajuk kita itu terakhir kita bincangkan adalah berkenaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini antara fuqaha yang terkenal selepas zaman para tabi'in. Yang mana kita bincangkan hal itu berkenaan dengan kehidupan beliau dan permulaan pengkajian ataupun ilmu beliau. Macam mana beliau membesar dan juga zaman yang beliau hidup. So, jadi kita perhatikan itu yang terakhir kita ambil itu dah berkenaan dengan perbincangan macam mana unsur dikatakan dia katakan dia Syekh Abu Zur'ah Muhammad Abu Zur'ah seorang ulama Azhar yang mengatakan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah dia punya ada beberapa unsur. Pertama, kurnia Allah Ta'ala kepada dia. Dia memang mempunyai ingatan yang kuat kan Allah Ta'ala beri pada dia. Kemudian guru-guru dia, siapa guru dia? Yang pertama yang awal sekali lah dia ada banyak guru yang dia belajar. Yang di Madinah, Imam Malik. Kemudian dia pergi ke Mekah Madinah, kemudian dia pergi ke Yaman, Iraq. Jadi boleh kita katakan dia banyak tempat belajar, dan kemudian pengajian dia kajian dia tersendiri dan juga dia punya pengalaman dia sendiri. Itu dia pernah menjadi salah seorang, dia pernah diberikan jawatan sebagai wali ataupun gubernur di Najran. Digunakan dia sebagai seorang penguasa di Najran, dan ketika telah timbul masalah dia tuduh dengan tuduhan dan dibawa sampai ke depan Harun al-Rashid, depan khalifah, dan kemudian dia dilepaskan. Kemudian zaman Imam Syafi'i rahimahullah, apa benda yang berlaku dalam berkenaan, kat situ kita bincangkan tentang tajuk kemunculan ilmu kalam sebagai salah satu cabaran pada Islam, dan menyebabkan dekat situ Imam Syafi'i dia terlibat dengan, bukan dia masuk ilmu kalam untuk menjawab ilmu kalam punya syubhat. Itu juga di antara perkara yang menguatkan diri dia. Baik, ini kita masuk insyaAllah sambungan. Okey, ara'uhu wa fiqhuhu, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan fiqh beliau. Okey, telah membentangkan telah menyentuh Syekh Abu Zur'ah kepada penjelasan pendapat Imam Syafi'i dalam fiqh dan usul, dan apa yang berhubungan itu daripada ilmu-ilmu yang lain. Okay, pertama pendapat beliau pada ilmu kalam dan juga imamah, kepimpinan mana wujudnya pemerintahan dalam Islam. Okay, dia dua perkara pendapat dia dalam dua ilmu, iaitu kalam dan juga imamah. Okay, dahulunya ada bertabi'i secara langsung lah, memang secara tabi'inya membenci Imam Syafi'i, tak suka tak suka Imam Syafi'i ini seorang faqih muhaddis jalan ilmu kalam. Dia natural. Cuma orang yang tak terlibat dengan hadis saja tak kisah akan untuk mengambil ilmu kalam. Dan bahkan kadang-kadang zaman kita sekarang ni pun masih lagi ada satu macam stigma, mana bersedia keadaan kefahaman orang ramai, bila orang tu belajar fiqh je, maka dia majoriti pendapat dia tadi kerana tak ikut dalil. Tak ikut dalil. Satu benda datang mana saya tak faham. Tapi memang realitinya saya tengok macam pelajar universiti kita di Malaysia, bila ambil dalam PhD ke atau pengajian fiqh muqaddimah,
pendapat yang pelik, yang janggal. Yang pendapat tadi kalau kita perhatikan balik, kita macam ya benda jadi kebiasaan bila belajar usul fiqh jadi perangai sedemikian. Suka cari alasan benda-benda bid'ah, kata tak bid'ah. Benda haram boleh jadi macam ada halal sikit. So kadang-kadang terlibat yang itu. Jadi kalau ikutkan sebenarnya macam nak dipaham sini apa Imam Syafi'i rahimahullah lihat pada sudut itu, mungkin pada sudut inilah yang dia terjadi. Dia tak suka, memang tak suka seorang faqih, muhaddis jalan ilmu kalam. Yang apa yang menegakkan akan tiang-tiang ilmu kalam ni adalah Mu'tazilah. Di atas jalan yang menyanggahi jalan salafus salih dan memahami akidah pada agama yang mulia ni. Dan beliau apa itu kebencian, tak suka tu adalah kerana dia kata dia melebihkan ittiba' ke atas ibtida'. Dia lebih melebihkan ittiba' kepada Nabi berbanding ibtida', mereka-reka agama. Dan memang kita panggil apa? Lebih-lebih lagi bahawa Mu'tazilah ni telah mengembangkan persoalan falsafah yang bercanggahan, yang berceranggah banyak benda. Okey. Kerana ini telah ditemui daripada Imam Syafi'i rahimahullah larangan untuk sibuk dengan ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullah dia keluarkan kata-kata mencela orang yang terlibat dengan ilmu kalam, dan dia berkata hukmi fi ashabil kalam, hukumku pada orang-orang ilmu kalam ni ayudhabu bil jarid, mereka disebat dengan pelepah tamak, yuhmalu alal ibli munassakin, dibawa di atas unta dengan terikat, yutafu bihim fil asyairi wal qabail, dibawa dia pada semua tempat-tempat pelosok-pelosok kabilah-kabilah sebagainya, wa yuqal, dan dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnata, ini balasan orang yang tinggal kitab dengan sunnah, wa akhadha fi ilmil kalam, dan masuk atau mengambil pada ilmu kalam. Ini hukum aku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi memang kita dapat lihatlah macam mana dia keras terhadap orang terlibat dengan ilmu kalam. Bahkan ketika mana di Iraq dahulu, pernah ada kalau perbualan dia, kalau kita tengok dia berdebat dengan Bishr al-Muraisi dengan ilmu kalam. Kadang-kadang sampai sekarang ni kita pelik, dia ada orang-orang daripada Universiti Azhar ke sebagian tempat, dia seronok dengan Bishr al-Muraisi ni, dianggap sebagai seorang yang hebat berfikir dan sebagainya. Allah Alam. Tapi benda tu dengan jelas ada Mu'tazilah yang tidak ada sebenarnya usaha atau kerja mereka tu dalam Islam sebarang kebaikan. Okey. Dia kata namun begitu tidak bermaksud bahawa Imam Syafi'i tidak menyentuh bab ilmu kalam. Ini bukan menyentuh, ni jawab sebenarnya. Kena faham betul-betul. Imam Syafi'i bukan terlibat dengan ilmu kalam, tapi dia menyentuh, menjawab balik kepada persoalan dan juga kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang terlibat dengan ilmu kalam. Jadi menurut dia, Imam Syafi'i telah bercakap dalam tauhid di atas mazhab salaf. Dia bercakap untuk menjelaskan mazhab salaf pasal nak tolak ilmu kalam punya pegangan. Lalu dia berkata, sesungguhnya Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Taala kepada Musa dengan kata-kata yang jelas. Dengan kata-kata. Allah Taala cakap kata-kata. Yang zaman sekarang ni timbul ada orang kata kalam nafsi. Atau kalam nafsi. Kita ada kalam nafsi. Kalam nafsi sebab dia kalam kata-kata dalam diri, bukan suara, bukan huruf. Kerana hati kita boleh cakap kan. Dia kata kalau macam tu makhluk jugalah Allah Taala. Diorang kata kalam nafsi tu, itu yang Allah Taala ada. Yang kalam bersuara ni, ni tak boleh ada, dia kata. Ini adalah fahaman Mu'tazilah. Bukan fahaman Ahli Sunnah. Tapi pelik kita sekarang tengok di kalangan masyarakat kita tersebar ajaran ni. Mana fahaman Mu'tazilah tu dipegang dan juga diagungkan, dan dikatakan bahawa siapa kata-kata Allah Ta'ala berhuruf bersuara, maka dia telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Soalan ni, kalau dia kata, dia cakap kata-kata dalam diri yang tak ada huruf, tak ada suara tu, kita pun ada. Serta mana jadi makhluk atau tidak? Ini masalah dia. Pasal geng-geng Mu'tazilah ni dia terikat dengan falsafah Yunani, Greek. Lalu dia gunakan logik akal, lupa tentang dalil. Kita pada asal, kita bila Allah Ta'ala kata dia berkata-kata, dia berkata-kata lah. Macam mana kita tahu? Kita tahu.
Kerja kita adalah beriman, bukan kerja kita adalah mempersoalkan. Ya. So, kalau dengar orang kata Allah Ta'ala berkata-kata huruf tanpa suara, yang bercakap tu sebenarnya adalah Mu'tazilah. Dan siapa-siapa di kalangan Asy'ariyah dekat Malaysia, kat mana-mana yang ikut sekali dengan Mu'tazilah punya fahaman. Imam Syafi'i terang-terang menolak akan kata-kata tersebut. Okay? Kalam Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Okay? Baik. Dan juga beliau Imam Syafi'i beriktikad melihat Allah Ta'ala pada kiamat nanti. Dia tak ada kata melihat tu tak terjadi. Pasal geng-geng yang terlibat dengan ilmu kalam ni, dia timbulkan tajuk. Dia kata kalau Allah Ta'ala dapat dilihat, maka dia bertempat. Kalau bertempat, dia ada dilingkungi oleh masa dan juga kedudukan. Maka dia makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak boleh dilihat. Ini Mu'tazilah punya fahaman. Tapi kita ahli sunnah, kita beriman dengan Allah Ta'ala dilihat. Macam mana tunggu mati nantilah. How it will be, dan tunggu mati. Dia kita akan tahu. Okay. Dia kata dan didalilkan ke atasnya daripada Quran dengan firman Allah Ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Tidak sekali-kali sebenarnya mereka dari Tuhan mereka pada hari berkenaan akan terhijab. Maksud dia, kata Imam Syafi'i, oleh kerana dihijab orang-orang kafir, daripada orang kafir, ya, Allah Ta'ala dihijab dari orang kafir pada dalam kemurkaan, menunjukkan kepada bahawa dia takkan dihijab daripada orang-orang yang lindungan, orang-orang awliya yang dalam keadaan redha. Yang tu kerana benci Allah Ta'ala tutup. Jadi ini kerana redha Allah Ta'ala kan tunjukkan dirinya. Wakana yakul, dan dahulunya Imam Syafi'i berkata, al-imanu tasdiqun wa amal. Iman adalah pembenaran dan juga amal. Wa huwa yazidu wa yanqusu bi ziyadatil amali wa naqsihi. Dan dia bertambah iman ini dengan dan juga bertambah dan berkurang dengan pertambahan dan pengurangan amal. Bertambah amal, kurang amal, telah lebih dan juga kurangnya iman. Okay, dan beriktikad Imam Syafi'i bahawa imamah atau kepimpinan tidak boleh tidak daripada mesti ada ketua, mesti ada kerajaan, mesti ada pemerintah. Okay, yang akan bekerja di bawah payungan kepimpinan tersebut orang beriman. Okay, dan dia akan mendapat faedah dalamnya orang kafir. Dan diperangi dengannya dengan kepimpinan tadi, Islam tu dengan diperangi dengannya musuh. Dan diamankan dengannya jalan-jalan. Dan dihukum dengannya untuk orang yang lemah daripada orang yang kuat. Supaya menjadi dapat direhatkan orang-orang yang baik, tak ada diganggu, dan juga dapat direhatkan daripadanya orang yang jahat. Memang kita kata macam dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang kita kata memang dalam Islam ini mesti wajib. Maksudnya kalau dia kata semua orang duduk dalam gua, duduk macam duduk celah bukit macam dalam teori konspirasi sekarang duduk sibuk sebarkan kata suruh lari kat bukit, jangan duduk dalam tengah bandar dan sekian. Dan dekat situ dekat mana peraturan undang-undang dia? Bila awak lari kat bukit kat ujung dunia, siapa ketua awak? Siapa pemerintah awak? Pasal Islam kita lihat Nabi SAW mengurus perkara tersebut di antara para sahabat. So kalau dia kata seorang tu kata tak payah ada ketua, kita tak perlu ketua, kita madai dengan panggil dengan kita sama-sama setuju. Tak boleh. Ini masalah yang kita kata sering berlaku dalam masyarakat kita, tak faham berkenaan dengan wajib ada pemerintah. Yang kita kata menegakkan hukum Allah Ta'ala di antara manusia. Okey. Dan beliau berpendapat bahawa kepimpinan ini dalam Quraisy. Dan bahawa dia punya ruang lingkup dia adalah dia kata kesepakatan perhimpunan orang ramai kepada seorang ketua. Tak kira sama ada dengan kesepakatan sebelum ataupun ataupun ditegakkan seorang khalifah pengganti lepas tu. Macam tak kira macam dalam keadaan pemilihan dan juga bai'ah. Ataupun kemudian dinaikkan khalifah seperti orang yang menang ke atas khalifah, dia jatuh khalifah dia naik baru. Dan semua sekali itu dikata mesti ada. Dan dia dahulu Imam Syafi'i menyusun Khulafa' Rasyidun tu berdasar kepada kedudukan mereka, zaman mereka. Dan bagi dia yang paling afdal mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini kita kena ingat, dan konsep masalah melebihkan para sahabat Nabi SAW tidak ada timbul tajuk. Mereka bukan para anbiya. Dan kisah para anbiya betul. Allah Ta'ala sebut kita isytiharkan la nufariqu baina ahadin min rusulih. Tidak kami beza-bezakan yang ada seorang pun yang kata Rasul-Rasul Allah. Itu yang telah perintah kita ada i'tiqad pada para rasul, para anbiya. Adapun pada para sahabat tak. Kita boleh saja ada
preference kita lebihkan seorang ke atas lain. Tapi ikut Imam Syafi'i, dia anggap yang lebih awal itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, itu tertib susunan dia. Okey. Dan walaupun begitu, dia dahulu mencintai keluarga Nabi SAW dan tak hiraukan dilemparkan bahawa dia seorang Rafidi, dia seorang Syiah. Bukan dia bersama Syiah, bahkan dia mencela orang Syiah. Cuma dia dahulu pernah digunakan tajuk kononnya dia ni terlibat, dia bergabung dengan keluarga Alawi, yang zaman dahulu dia kira macam penentang kepada kerajaan Abbasiyah dan Bani Ali atau Bani Abbas kan, ini Bani Ali, oleh keturunan Ali ni nak ambil jawatan sebagainya, maka dikatakan dia menyokong, maka sampaikan dia diheret ke Baghdad, berjumpa dengan Harun al-Rashid, dan memang perbualan tersebut berlaku di antara mereka dan semua dibunuh macam kita bincangkan itu, kecuali Imam Syafi'i seorang saja tak dibunuh, lain semua dibunuh. Dan tunjukkan bahasa orang nak kenakan dia kerana orang tak puas hati dengan kedudukan dia makin kukuh dalam pentadbiran dan pengurusan. Tapi lepas tu dia tinggalkan terus terlibat dengan pentadbiran dan sibuk dengan ilmu saja. Baik. Okay, fake Imam Syafi'i. Okay, fake Imam Syafi'i, dahulu Imam Syafi'i dikira termasuk di kalangan pendamping Imam Malik. Dia di antara pendamping Imam Malik dan juga mempertahankan pendapat Imam Malik. Dan dia dahulu menentang ahli ra'i, kerana apa? Mempertahankan fiqh ahli Madinah. Sebab dulu kan dia pergi ke Iraq sebagainya, dia bila duduk situ memang dia berbahas dan berdebat dengan orang-orang sana. Kerana apa? Kerana dia nak mempertahankan tajuk fiqh hadis. Okay. Cuma macam saya sebutkan telah, kadang-kadang bila tajuk fiqh hadis tadi, sebahagian besar ahli hadis ke zaman sebelum Imam Syafi'i rahimahullah, bila diorang jumpa satu hadis, dia pegang hadis tadi, dia tak hirau hadis yang lain. Kalau hadis tadi tu dianggap dia ni lemah daripada banding hadis dia ke, dia anggap hadis ni yang macam Tuan Imam Malik rahimahullah, dia anggap fiqh ahli Madinah tu adalah hujah. Penduduk Madinah ni adalah penduduk yang terbaik dan sebagainya bagi dia. Jadi dia anggap macam tu. Sedangkan dalam konteks tadi, kebarangkalian untuk penduduk Madinah tadi terlupa, sekian yang berlaku pasal penduduk Madinah. Adapun para sahabat Nabi SAW kan, dan juga orang yang berikutnya, macam Nabi kata sebaik-baik kurun generasi aku, kemudian lepas mereka, mereka sebenarnya kita kata boleh dikatakan terjaga dengan sabda Nabi SAW. Nabi sabdakan macam tu dan kita faham. Jadi dia dulu Imam Syafi'i sebenarnya dia melihat macam lah, bagi dia Imam fiqh hadis. Sebab tu bila kita baca tentang kisah Imam Syafi'i bila berada di Baghdad dahulu dan pergi ke Iraq, golongan ahli kalam dekat sana, bukan ahli kalam, ahli ra'i atau orang yang ikut pendapat Abu Hanifah datang berdebat dengan dia. Ahli kalam pun ada, yang bukan ahli kalam pun ada, so berdebat dengan dia, dan dia pula setiap kali orang cakap qala Allah qala Rasulullah, dia tak ada timbul tajuk masalah orang kata apa. Zaman kita sekarang masalah bila kita berbahas, banyak orang sebut ulama ni kata, sedangkan kita tahu ulama tadi kita hormati, tapi tak semestinya kata-kata dia, pendapat dia tadi kena betul kata orang lain. Pasal pendapat is pendapat. Sedangkan dalil itu kalau disokong dengan dalil, itu tajuk lain lah. Kefahaman yang betul dengan dalil pun itu kena ada dalil. Tak boleh orang tersebut keluarkan pendapat saja, saya rasa. Dan kita pula kata betul lah sebab orang tu pendapat, ada masalah. Kita dah angkat orang berkenaan kepada setaraf dengan Nabi SAW. Kata-kata dia menyamai kata-kata Nabi. Itu tak boleh. Okay. Okey, dia kata dan dia mempertahankan ahli Madinah sehinggalah dia menetap di Baghdad dan rihlah yang pertama pada tahun 184 Hijrah. Ketika umur dia 44 tahun. 44 tahun lah, betul. Dia lagi 150, tak 34 tahun. 34 tahun Dia lahir 150, tahun umur 34 tahun dia musafir ke Iraq, ke Baghdad. Sesudah kematian Abu Yusuf. Kan, keluarga Abu Yusuf 2 tahun. Jadi ketika peristiwa kematian Abu Yusuf tu, dia masih di Mekah, di Madinah lagi. Mekah Madinah lagi. Okay, dan telah dia kata dan dia telah belajar, Imam Syafi'i telah belajar di tangan Muhammad bin Hasan dan juga kitab-kitabnya, kitab Muhammad bin Hasan. Dan dia telah mendebat, Imam Syafi'i telah mendebat ahli ra'i dan juga dan dia berbahas dengan mereka. Lalu keluar daripada itu satu campuran daripada fiqh ahli Iraq dan fiqh ahli Madinah. Pasal dia punya cara nak memahamkan penduduk Iraq tadi, lalu orang menyangka bahawa campuran. Sebenarnya bukan campuran.
Tapi pasal keadaan tadi dia tidak apa, kita nak kata dia ni apa yang dihujahkan tadi untuk memenangkan Quran dan Sunnah. Bukannya hujah atau kata-kata dia tadi kerana campuran, tak, dia kerana nak benangkan. Jadi dalam proses nak memenangkan Quran dan Sunnah, ikutan Quran dan Sunnah, ittiba' ke ibtida', ketika itulah munculnya kefahaman dia. Bukan kerana campuran sangat, tapi pengalaman dia berhadapan dengan ahli ra'i. Okey. Dia kata campuran fiqh ahli Iraq dengan ahli Madinah. Dan dia menuju pada satu arah fiqh baru yang berbeza, dan daripada 3 peringkat hidup dia sebenarnya. Pertama, ketika menetap di Mekah sesudah dia tinggalkan Baghdad dalam rihlai pertama kan 183, kemudian dia patah balik ke Mekah. Dia menetap di situ, dan ia adalah panggil tempoh yang paling subur dalam tempoh subur dalam kehidupan ilmiah dia. Okey, dan dia ambil satu halaqah dalam Masjidil Haram, dia punya pemikiran ketika itu telah menuju kepada kajian tentang kaedah-kaedah menyeluruh. Dia mengajar para pelajar dia jalan-jalan pengeluaran hukum dan juga cara-caranya, laluan pengeluaran hukum dan cara-cara istinbat macam nak keluarkan hukum. Dan dia menimbang di antara sumber-sumber fiqh, mana sumber fiqh ni kalau kita Quran, Sunnah, Ijma', macam mana kita nak susun. Dan dia menyentuh pada cabang-cabang fiqh dengan kadar apa yang diterangkan oleh pandangan-pandangan dia, apa pandangan yang dia ada, dia cuba nak susun fiqh tadi kepada asas itu. Dan daripada perkara yang rajih, yang jelas bahawa risalah yang ditulis ia kepada Abdul Rahman bin Mahdi, ia adalah hasil daripada peringkat ini. Peringkat pertama dia tinggal di Mekah. Lepas daripada dia duduk Baghdad sekejap, 104 tahun, dia patah balik ke Mekah, duduk di Mekah. Yang ia ketika ni dia tulis pada Abdul Rahman bin Mahdi, surat di mana dia kata dahulu di mana telah menulis Abdul Rahman bin Mahdi kepada Imam Syafi'i untuk meletakkan atau menulis satu buku yang dalamnya, satu kitab dalamnya pengertian Al-Quran, menghimpunkan dalamnya cabang-cabang ilmu tentang akhbar, periwayatan hadis, hujah ijma', penjelasan nasih mansukh daripada Quran dan Sunnah. Memang Imam Syafi'i bahkan ada yang kata bahawa antara kitab mustalah, kitab awal dalam ilmu hadis, antaranya yang disentuh oleh kitab Risalah Imam Syafi'i. Cuma dia gabungan kan banyak kaedah-kaedah yang ditulis pertama sekali ni. Ini ada kata ini kitab Risalah dari awal. Dan kemudian telah datang Imam Syafi'i ke Baghdad tahun 195 dan dia sebarkan usul dia dalam halaqah pengajian beliau. Dan dia dia menyebut sebahagian riwayat bahawa dia telah datang ke Baghdad kali ketiga tahun 198. Ada kata 198 195 dan 198. Ketika ni umur dia 48 tahun atau 45 tahun 45 atau 48 tahun. Okay, kemudian berkata Abu Thawr, berkata Abu Thawr, Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat 173. Okay. Dia kata innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sehingga manusia telah berhimpun untuk kalian, maka bimbanglah, takutlah kalian akan mereka. Jadi kendaki dengan ayat tersebut adalah Abu Sufyan. So sebut umum an-nas, tapi kisah tadi kembali kepada kisah Abu Sufyan menghimpunkan tentera untuk memerangi Rasulullah SAW. Okey. Kemudian dalam sisa ini sebut umum tapi nak khusus. Dan kemudian firman Allah Ta'ala surah At-Talaq ayat pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, bila kamu menceraikan, kalian semua menceraikan wanita. Ini khusus tapi dikehendaki umum. Sebut pada nabi tapi hukum pada semua. Okey, dan ini kata-kata kata-kata dan usul yang mereka dahulu dahulu tahu sebelum Imam Syafi'i. Mana orang di Iraq pun tak tahu tentang kefahaman ni, tentang apa yang ada daripada Al-Quran Karim, yang kita panggil sepatutnya difahami, tapi oleh kerana mereka dahulu tak kurang kefahaman ni, jadi mereka tak faham
Imam Syafi'i kata ada Allah Ta'ala firman umum tapi nak khusus, ada Allah Ta'ala firman khusus tapi nak umum. So ini pemahaman lah, kalau kita kata ini penting dalam kita meletakkan hukum. Bila kita nak pilih hukum, kita nak maklumkan hukum, ataupun kita nak apa-apa, nak aplikasikan hukum-hukum daripada dalil. Ini penting untuk difahami. Okay, dan dahulu Imam Syafi'i dalam mengambil daripada peringkat ni, peringkat kedua ni, yang kedua dia membentangkan pendapat para fuqaha. Okay, dan dia mentarjihkan, menguatkan, memilih memilih pendapat terkuat di atas usul ini. Kan dia milih di antaranya apa yang lebih dekat kepada usulnya. Dan dikeluarkan daripada usul tadi ke semua pendapat yang baru. Jika tak ada jika tak pasti satu daripadanya bertepatan dengan usul dia akan keluarkan usul baru. Dia keluarkan pendapat baru. Kalau tak bertepatan dengan usul yang dia fahami. Balik pada asal pasal kita sebut tadi, dia kata nak faham dalil dia kan, kita kena gabungkan dalil setempat. Kalau kita dapat tahu sikit saja, tak tahu bahasa Arab, tak tahu tentang cara Arab bertutur, tak tahu tentang hadis, tak tahu hadis yang sahih dan dhaif, tak tahu tentang nasakh mansukh, dan kita akan silap lah. Quran itu ada tapi kita tak tahu. Cengkeh bila kita ajar bertajuk faraid. Dan orang yang tak faham berkenaan nasakh mansukh, bila kita terangkan bahawa tak ada lagi, tidak ada lagi wasiat untuk waris. Yang zaman sekarang orang sibuk buat wasiat untuk waris. Kerana mereka melihat bahawa benda tersebut nak buat macam dia nak. Lepas tu dia pergi ke syarikat hibah wasiat. Hibah dalam agama ni maksudnya hibah hadiah lah. Wasiat-wasiat lah. Kalau benda tu dia kata berlaku lepas mati, ini arrangement yang dia nak lepas mati, dan itu dia panggil wasiat. Kalau dia kata arrangement tu ketika hidup dia nak buat, dan itu hibah lah. Dan bila sebut hibah pula, syarikat tu memiliki hak penuh kepada harta dia tau. Kalau dia letakkan syarat tak jadilah. Letakkan syarat tak jadi. Syarat dia tadi kena bagi, ambil 30% lah, 20%, 15% dan sebagainya. Tapi susun harta macam dia nak. So ini panggil hilah untuk lari daripada syariat agama. Seolah dia lagi pandai daripada Allah Ta'ala. Itu contoh-contoh kita nak fahamkan bagaimana kadang-kadang bila kita sebut dia orang tak ni. Kemudian bila kita cakap tak ada, dia pun baca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tentang tajuk masalah wasiat. Ada sebut berkenaan dengan wasiat pada ibu bapa. Kita kata ayat ini telah dimasukkan oleh ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa. Kalau siapa tak tahu, dia tak tahu, maka dia akan baca ayat ni, dia kata dia pegang Quran lah. Seorang manusia tu boleh tersilap. Dia pegang satu ayat, dia tinggal ayat yang lain. Faham tak? Jadi Imam Syafi'i di antara orang yang dapati cuba menggabungkan, sinkronisekan di antara dalil. Supaya jangan sampai kita ni salah faham berkenaan tersebut. Sebab nak fahamkan juga, para sahabat tak faham macam mana orang yang persoalkan tu faham. Para sahabat faham macam mana yang kita amalkan lah. Okay, baik. Kemudian telah berpindah Imam Syafi'i ke Mesir. Ini marhalah ketiga dia. Pada tahun 199 Hijrah. Ke Mesir tahun 199 Hijrah. Ketika ni umur dia 49 tahun. Ni sebenarnya 5 tahun sebelum dia meninggal tau. Dia meninggal 204. Okey. Dan kat sini telah sempurna perkembangan beliau dan telah matang pendapat beliau masak pendapat beliau, dan dia melihat dia melihat di Mesir apa yang tak dilihat sebelum tu. Lalu dia mula mengkaji pendapat dia yang telah lalu di atas skop dia pengalaman percubaan dia apa yang mendatang di negeri yang dia singgah tu. Tengok pula kat situ. Lalu dia mengulang semula tulisan kitab risalahnya dalam usul. Dia tulis balik, dia amend balik, dia betulkan balik kitab usul, kitab risalah dia. So jadi yang pertama tadi yang ketika marhalah ketika dia di Mekah tahun 190 lebih kan, 104. Dia duduk dekat sana, dia tulis, kemudian ini yang second one. Cuma risalah yang pertama kita jumpa. Cuma kita dengar berkenaan dengan kaul jadid dan sebagainya, Imam Syafi'i punya pendapat. Dari sini dia ulang balik kitab risalah dia dalam usul. Dia perbetulkan padanya macam dia betulkan pendapat dia dalam cabang-cabang fiqh. Dan dia dengan itu Imam Syafi'i ada qadim pendapat lama yang dia patah balik daripadanya dan pendapat baru yang dia telah ditunjukkan kepadanya.
Dan pada setiap peringkat daripada peringkat yang 3 ini yang kita jelaskan Imam Syafi'i mempunyai anak murid yang menerima daripadanya yang menukilkan fiqh dia. Ketika di Mekah, ketika di Baghdad, ketika di Baghdad kali kedua, dan ketika di Mesir. Setiap tempat ni dia ada anak murid. Maka di antara anak murid dia, pendamping dia di Mekah adalah Abu Bakar Al-Humaidi, muhaddits Abu Bakar bin Muhammad bin Idris, kemudian Abu Walid bin Musa bin Ibn Abi Jarud. Ini yang di Mekah. Dan di antara teman-teman dia, pendamping dia di Baghdad adalah Abu Ali Al-Hasan As-Sabbah Az-Za'farani, Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, dan Abu Thawr Al-Kalbi. Abu Thawr macam dan bagaimana mengambil daripadanya Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawiyah atau Rahawih. Namun tak diketahui mereka berdua ni ikut Imam Syafi'i dalam mazhab dia. Cuma dia orang belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian teman-teman pendamping dia di Mesir pula terkenal Harmalah bin Yahya bin Harmalah, Abu Ya'qub bin Yahya Al-Buwaiti, kemudian Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Buwaiti. Itu anak murid dia yang inilah, antara ada sebahagian dia yang tukang salin kepada kitab-kitab dia. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Hakam Ar-Rabi' Sulaiman ni Ar-Rabi'. Dia antara pencatat kitab Al-Um. Kalau kita jumpa buka kitab Al-Um, dan ternama yang mula sekali kita nampak jumpa dia, Rabi' bin Sulaiman bin Daud Al-Jizi, Giza. Abu Muhammad. Dan di atas tangan mereka inilah diriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Kitab Al-Um. Kita berkitar pada dua benda lah, kitab Al-Um dan kitab Risalah. Kitab Al-Um dia di antara kitab terpenting kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i atau dan juga diimlakkan, didiktik. Dan dia sebutkan, dia sebut dan anak murid salin berkata mengenai Syekh Abu Zuhrah, dia kata telah bersepakat para ulama ke atas kebenaran apa yang datang dari kitab Al-Um daripada pendapat yang disebah kepada Imam Syafi'i, dan ia adalah hujah pertama dalam mazhabnya. Tapi dalam pegangan geng ulama Syafi'i ni kadang-kadang dia tak kembali pada ini. Sebab diorang masih lagi kononnya ada anak murid yang A atau B atau C, jadi diorang kadang-kadang masih lagi cakap Imam Syafi'i punya pendapat pun belum lagi Syafi'i. Imam Syafi'i punya pendapat pun belum lagi Imam Syafi'i punya pendapat. Sebab tu kadang-kadang dia ada kaul imam. Dalam mazhab Syafi'i kaul imam. Imam cakap macam ni tapi diorang buat lain. Macam sudut asal lah, macam Imam Syafi'i tak benar terlibat dengan ilmu kalam. Tapi majoriti mutaakhirin mazhab Syafi'i punya ulama usul terutamanya, mereka terlibat ilmu kalam. Imam Juwaini kan, kemudian Razi, siapa lagi? Kan Imam Ghazali, dan mereka terlibat ilmu kalam. Sedangkan Imam Syafi'i tak suka ilmu kalam. Kan tegah daripada ilmu kalam. Tapi diorang duk buat juga kan. Lepas tu kata mazhab Syafi'i. Pelik juga kan. Macam mana awak mazhab Syafi'i tapi awak tak ikut Imam Syafi'i punya usul. Apa dia katakan, dan juga nukilan yang pertama yang sahih bagi pendapat beliau dalam yang baru. Yang pendapat baru Imam Syafi'i ini adalah nukilan yang paling awal yang sahih. Dan kitab Al-Um dia sebenarnya dia datang dalam 8 juzuk dan disebarkan oleh Maktabah Kuliah Azhariyah dalam 4 jilid. Dia ada cetakan yang elok macam zaman sekarang ni, yang Rifat Abdul Muttalib Al-Muttalib. Dia punya cetakan dia tu yang terbaik lah. Cetakan Dar mana dah? Dia cetakan Mesir. Nampak yang tu dalam lebih kurang 8 jilid tu. Tapi yang tu kita panggil apa yang terbaik. Tapi ini yang lama pula 4 jilid. Dan telah menyelia cetakan kitab Al-Um ni Muhammad Zuhri An-Najjar daripada ulama Azhar dulu Kemudian telah mengarang Imam Syafi'i Imam Syafi'i Al-Um sesudah mana dia menetap di Mesir, di Qahirah, dan dia panggil kat situ disusun kitab Al-Um ni mengikut bab-bab fiqh. Dia mulakan dengan basmalah, dia akan datangkan sikit dengan sebahagian dia kata sebahagian daripada apa yang dalam tu, dia kata dia mulakan bismillah dengan tajuk At-Taharatu. Taharah, dia kata, dan datang dalam permulaan dia telah memberitahu kami Rabi' bin Sulaiman, anak murid dia. Qala berkata,
Beliau berkata, akhbarana Syafi'i rahimahullah. Dia beritahu kami, Syafi'i rahimahullah, qala, beliau itu Imam Syafi'i berkata, qala Allah azza wa jalla, bersama Allah azza wa jalla, surah Al-Maidah ayat ke-6, wa idza kuntum ila salat, bila kamu bangun untuk mendirikan salat atau bangun kepada mendirikan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Sapulah pada kepala kamu dan kaki kamu akan basuh arjulakum. Okay, ayat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ini ayat ni dikata, maka ia adalah jelas di sisi siapa yang diucap kepadanya dengan ayat bahawa pembasuhan mereka hanya terjadi dengan air. Sebab bila sebut kalimah basuh mestinya air, tak basuh dengan lain. Kemudian beliau menjelaskan pada ayat ini bahawa pembasuhan dengan air, beliau menjelaskan dalam ayat ini ada pembasuhan dengan air. Jadi benda ni adalah makul, ini masuk akal lah pada siapa yang diucap dengannya. Kita terbasuh, kita mesti dengan air. Okey. Bahawa air ni dan diucap padanya bahawa air yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala ciptakan termasuk daripada, bukan daripada termasuk padanya buatan anak Adam. Anak masuk itu bila sebut air yang Allah Ta'ala suruh kita basuh, ia masuk pada apa yang Allah Ta'ala ciptakan, bukan apa yang kita buat. Kita macam kita buat air kopi atau boleh dah. Ini masuk dekat situ, dia faham. Okay, dan kemudian beliau menyebut air secara umum, maka air ni pula ada daripada langit, ada daripada sungai, daripada telaga, daripada kulat. Kulat ni kawasan macam rekahan batu, lopak batu dekat bukit. Jadi air bertakung di situ. Kemudian lautan. Dan yang dan yang tawar daripada kesemuanya, dan juga masin. Sama saja sama saja bahawa dia menyucikan, bersuci dengannya siapa yang berwuduk dan mandi daripadanya. Itu orang yang junub. Dan zahir Quran menunjukkan bahawa setiap air adalah suci. Air laut dan selain inilah yang telah diriwayatkan padanya daripada Nabi SAW yang menepati zahir Quran pada sanadnya ada orang aku tak kenal. Dia kata aku tak kenal. Dalam sanad di sini dengan ilmu hadis sekali masuk. Dalam sanad hadis tu ada orang aku tak kenal. Dia kata qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, akhbarana Malik bin Safwan bin Salim an Sa'id bin Salamah. Ni orang yang dia tak kenal. Rajulun min ali Ibn Azraq, seorang lelaki daripada keluarga Ibn Azraq. Al-Mughirah bin Abi Burdata, Mughirah bin Abi Burdata. Ini pun orang ni pun kurang. Dia cerita dalam kes hadis kalau anda kata orang tu tak dikenali, tu maksud dia tak diketahui kedudukan dia dari segi masalah jarh wa ta'dil dengan jelas, ataupun tak banyak pendapat tentang orang tersebut. Ada perawi riwayat daripada hadis tapi dia tidak dikenali di sisi ulama hadis sebagai orang yang terlibat dengan hadis. Ini tajuk dia, sebab bagi mereka orang yang terlibat dengan hadis betul, mereka akan ambil direct, mudah. Tapi kalau kata orang yang tak dikenali sangat, dia akan berjaga. So Imam Syafi'i rahimahullah dia kata dalam sanad tu ada orang tak kenal, dia kata. Okey. Tapi benda tu tak bermaksud bahawa dia semua orang tak kenal. Tapi kalau lepas kita belajar zaman kita sekarang, kita boleh tengoklah orang tu dikenali ke tidak. Bila dalam kes ilmu hadis, bila kita sebut orang tu majhul. Okay, unknown dia dua. Satu unknown yang tak dikenali, dia siapa langsung, siapa yang tak dikenali. Maka kalau macam tu, hadis itu akan jadi dhaif yang tak akan boleh naik taraf. Itu terjadi bila perawi daripada hadis, yang merawikan hadis daripada lelaki yang kita kata majhul tadi, seorang saja. Dan tak ada sebarang endorsement di kalangan para ulama hadis tentang dia. Tak kira kata teruk ke tak tahu. So macam tak wujud. Kemudian seorang lagi pula yang majhul ain, majhul hal, keadaan tak diketahui. Kalau anda kata orang tu diriwayatkan daripada dia, diriwayatkan oleh lebih daripada seorang, 2 orang ke atas, menunjukkan dia exist. Cuma bila tak disebut tentang diri dia, adakah dia dipercayai ke tidak ke, lemah ke kuat ke, maka itu akan memberi kesan kepada masalah kedudukan jugalah. Cuma keadaan dia ni lemah yang boleh naik taraf. So di sisi para ulama ketika zaman itu memang kita kata zaman pengumpulan hadis masih berjalan. So kalau dia kata ada orang dia tak kenal, dia asal dasar dia tak kenal lah. Tapi zaman kita sekarang ni dah dikumpulkan semua sekali maklumat. Kalau orang tu ada diketahui lah. Kalau tak diketahui lah. Tadi mau tajuk macam masalah mungkin ada orang yang tahu, saya tak tahu. Ulama hadis tak tahu. Itu salah. Zaman itu ya, ada orang tak tahu, kita tak tahu, yes. Ada zaman sekarang kita mempunyai rujukan untuk kita cek balik perawi tadi ada wujud ke tidak. Bukan asal kita seronok hadis tadi rupa macam kita punya pendapat, kita pun pakai. Tak mahu macam tu. Okay.
Dia kata Abu Hurairah bin Abu Dar wa huwa min Bani Abdiddar. Dan dia adalah ni apa, Abu Hurairah ni daripada Bani Abdiddar. Ni semua ni relate kepada kabilah, tapi tak tahu orang tu by name apa, by nature. Ketika Imam Syafi'i tak kenal dia. Okey. Dia kata akhbarahu, dia beritahu pada Sa'id bin Salamah tu, annahu sami'a Aba Hurairah, bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu berkata, sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya seorang lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan, wa ma'ana al-qalil min ma', dan bersama kami ada sedikit daripada air. Fa in tawadda Nabi atashna, kalau kami berwuduk dengan air kami dah bawa sedikit tu, kami akan dahaga. Afa natawadda bi ma'il bahri, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Faqala Nabi, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa, laut itu at-tahuru ma'uhu, bersifat suci, bersifat menyucikan siapa? Air dia. Al-hilu, bersifat halal bangkai dia. Ini Imam Tirmidzi Imam tanya Imam Bukhari tentang hadis ni, dia kata paling kuat, paling elok dalam bab ini adalah hadis ni. Okey. Dan yang kenyataan daripada ini, dari teks ni yang kita baca ni, bahawa Imam Syafi'i dahulu mendatangkan kata-kata dia bersandar kepada dalil di kitab Allah Ta'ala atau sunnah Rasulullah SAW, berserta penjelasan fiqhnya dalam dalil dan penjelasan darjat hadis. Maka dia ni seorang faqih, faham ahli usul, dan juga seorang muhaddis. Ini cara kalau buku dia macam tu. Imam Syafi'i punya kaedah dalam kitab Al-Um, kalau kita perhatikan macam dicatatkan oleh anak murid dia, dia sentiasa akan merujuk pada dalil. Setiap kali dia kata benda ni boleh ke tak boleh ke, ini halal ke ini haram ke, dia sentiasa akan balik kepada dalil. Bukan dia kata ulama' kata, orang kata. Kalau ada kata ada sekalipun pendapat tadi, dia akan bincangkan para sahabat punya pendapat lepas daripada dalil. Bukan dalil tu dia bukan pendapat para sahabat mengatasi dalil. Ataupun disebut kata-kata tabi'in pun lepas daripada dalil. Bukan datang kata tabi'in tanpa dalil. Ya? Tak boleh ke boleh, tak ada. Dia macam tu. Dia akan datangkan. Walaupun ada orang kata, ialah baik sangka dengan para ulama', tapi bukan bermaksud kita biarkan di pentakdisan para ulama' mengatasi Nabi SAW. Okay? Kita sucikan dia. Sampaikan last sekali tak ada salah langsung. Tu tak boleh. Okay. Okay, dia kata di atas daluan inilah, di atas cara inilah pengarangan kitab Al-Um. Okay. Dan pembukaan kitab ni menunjukkan bahawa Rabi' bin Sulaiman dialah yang meriwayatkan Imam Al-Um daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Dia riwayatkan. Dia kata dan berulang seperti ini pada umum nas-nas yang diriwayatkan, di mana menghimpunkan Rabi' sebahagian kitab-kitab Imam Syafi'i dan dinamakan ia dengan nama ini. Dan kemudian dan bahawa dia mendengar ia daripada ba'da an sami'a minhu hadil kunyah wa ma fatahu dia kata okey, dia kata dengar dia namakan dia dengan nama ini sesudah dia mendengarnya daripada gelaran Al-Um tu. Dan apa dia terlepas daripada pendengaran dia jelaskan, dan apa dia dapati dengan tulisan Imam Syafi'i dan tak didengar pun dijelaskan juga. Dia jumpa tulisan Imam Syafi'i kata. Dia kumpulkan boleh Rabi' bin Sulaiman. Dan telah meringkaskan kitab Imam Syafi'i ini Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini antara Imam Syafi'i punya anak murid yang paling dipercayai. Imam Syafi'i yang paling percaya, ini anak murid dia Al-Muzani. Dan dia kata dan dicetak ringkasan kitab Al-Um ni dengan kitab Al-Um sekali dan cetakan yang disebutkan sebentar tadi. Cetakan yang daripada Azhar tadi, dia tulis sekali kitab Al-Muzani kat situ. Okey. Kemudian kitab pertama kitab Al-Um. Kemudian kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah kitab Ar-Risalah yang dikumpulkan dalam ni Imam Syafi'i akan boleh dikatakan memperoleh Imam Syafi'i padanya dipanggil ruas yang permulaan. Mana siapa datang kemudian sambung apa dia buat dalam meletakkan ilmu usul fiqh. Itu kitab kedua Imam Syafi'i. Benar kitab kedua atau kitab kedua ulangan lah sekalikan ditulis dah sebelum tu. Cuma yang tu risalah pertama, ni risalah kedua ketika di Mesir. Okey. Kitab kedua Imam Syafi'i yang mengandungi kaedah-kaedah mazhab beliau. Jadi sehinggalah berkata Fakhruddin Ar-Razi mengenainya, ketahuilah bahawa penisbahan Syafi'i kepada ilmu usul seperti kenisbahan Aristotle pada ilmu mantik dan kenisbahan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kepada ilmu arud.
Aristotle tu yang ini pasal memang Fakhruddin Ar-Razi dia memang terlibat dengan ilmu kalam. Terus terang dia memang tak ikut apa panduan Imam Syafi'i rahimahullah. Cuma dia katalah daripada ilmu usul fiqh Imam Syafi'i duduk depan sekali. Mana dia lah pencetus, dia katakan. Macam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu apa? Cara bacaan rentak syair. Rentak syair tu macam mana dibaca, itu disebut sebagai apa, ilmu arud. Okey. Jadi okey, berkata pengarang kitab Kashfuz Zunun. Okey. Dia kata Kashfuz Zunun ni dia kata orang pertama mengarang mengenai usul fiqh, itu pada ilmu usul fiqh adalah Imam Syafi'i. Okey. Bukan kita Kashfuz Zunun. Ada sebut Imam Abu Hanifah tapi tak sampai pada kita. Dikatakan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ada karang tapi tak sampai pada kita. Yang sampai pada kita adalah Imam Syafi'i punya tulisan. Jadi boleh dikatakan dia lah yang pertama sekali sebenarnya. Berdasar kepada nukilan orang lain pun. Okey. Baik. Dia kata Imam Syafi'i dan disebut ia oleh Al-Asnawi dan kitab Tamhid beliau, dan diberi hikayatkan bahawa kesepakatan ijma' di atas perkara itu. Berkata mengenai Abdul Rahman bin Mahdi, dia kata apabila aku lihat Risalah oleh Imam Syafi'i, dia telah menakjubkan kepadaku kerana aku lihat kata-kata seorang lelaki yang berakal, yang fasih lagi, tulus. Sebenarnya aku benar-benar membanyakkan doa untuknya. Dia baca itu dia sangat terkejut dan dia sentiasa dia dapat lihat kehebatan Imam Syafi'i dan dia berdoa untuk Imam Syafi'i pada sentiasa untuk kebaikan dan sebagainya. Baik. Dalam mentahqiq kitab Risalah ni Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ni orang zaman kita tahun 50-an dulu, daripada asal dengan tulisan Rabi' bin Sulaiman sendiri. Mana bayangkan daripada tahun ni 1000 tahun lebih dulu ada dia punya manuskrip yang tulis bagi Imam Syafi'i masih hidup. Okay, dan namun tidak dimasukkan dia ke Imam Syafi'i punya kitab Al-Um, diasingkan. Okey. Kemudian Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir bahawa kitab Risalah ni dikarang oleh Imam Syafi'i sebanyak 2 kali. Yang kita dapat ni nombor 2. Okey. Kerana itu dikira oleh para ulama dalam indeks karangan beliau. Okey, dia ada 2 kitab. Kitab Risalah yang awal, yang lama, kitab Risalah yang baru. Adapun kitab Risalah yang lama, maka yang betulnya ketika Imam Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dikarang oleh Imam Syafi'i di Mekah ketika menulis kepada beliau Abdul Rahman bin Mahdi, dan ketika itu dia masih lagi muda 30-an, meletakkan untuk dia kitab dia minta seorang pemuda yang minta kepada Imam Syafi'i untuk meletak kepada dia satu kitab yang padanya pengertian Al-Quran, menghimpunkan khabar-khabar diterima dalamnya, hujah ijma', penjelasan nasib mansuh di antara Al-Quran dan Quran dan Sunnah. Lalu Imam Syafi'i tuliskan untuk dia satu kitab dipanggil Al-Risalah. Macam ini diriwayatkan itu oleh Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya dan tarikh Baghdad. Okey. Dan Abdul Rahman bin Mahdi ketika itu berada di Baghdad. Okey, namun ini yang pendapat awal. Fakhruddin Ar-Razi berkata kitab mana dan kitab Manaqib Imam Syafi'i, kitab apa kelebihan Imam Syafi'i, dia kata ketahuilah bahawa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah mengarang kitab Risalah di Baghdad. Kalau ikut kisah yang awal tu di Mekah lah, bila Abdul Rahman Mahdi kirim surat pada dia, so dia karang kat sana lah di Mekah, kirim balik. Okay. So dia kata dia karang kitab Risalah di Baghdad. Ini pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Dan apabila dia kata dia kembali ke Mesir, dia ulang karangan kitab Risalah. Pada setiap kedua daripadanya ada ilmu yang banyak. Kata Syekh Ahmad Syakir, mana pun keadaan sekalipun, tak kira daripada Baghdad ke, dari Baghdad ke Mekah, namun telah hilang sebenarnya Risalah yang lama dan tiada di tangan orang ramai sekarang kecuali Risalah yang baru je. Risalah yang qadim tak ada, Risalah yang jadid ada. Dan dia adalah kitab ini ketika dia tahqiq kitab ini. Dan zahir di sisi saya, kata Syekh Ahmad Syakir, bahawa dia mengulang, Imam Syafi'i mengulang karangan kitab Risalah sesudah mana pengarangannya lebih banyak kebanyakan daripada kitabnya yang dalam Al-Um. Okey. Dia karang kitab Risalah lepas tu. Lepas banyak tulisan tentang kitab Al-Um tu, dan bahawa dia bilang isyaratkan banyak dari kitab Risalah dia kepada tempat apa yang ditulis di sana. Mana dia rujuk balik dalam Al-Um. Mana menunjukkan bahawa Risalah kedua ni kena lepas daripada Al-Um. So dalam kitab Risalah ni ada sebut tentang Al-Um. Okey.
Dan yang rajahnya bahawa dia telah dia bukan tulis tapi dia telah ucapkan dictate kitab risalah ni kepada Rabi' secara imla, secara dictation. So Ar-Rabi' tulis, Imam Syafi'i cakap. Okey, sekarang dalam kitab Al-Um tu sendiri ada tulisan dia sendiri. Tulisan Imam Syafi'i sendiri, kata nak murid dia tak jumpa tempat dia, jumpa daripada kitab dia, tulisan dia. Okey. Imam Syafi'i rahimahullah dia sebenarnya tak namakan kitab usul fiqh itu kitab risalah. Dengan nama ni, dia namakan kitab je. Atau dia kata kitabku atau kitab kita. Dan zahir bahawa dinamakan kitab risalah ni pada zaman beliau sebab perutusan surat kitab ni diutuskan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Seperti dipanggil risalah sebab dia surat kitab tu adalah berupa jawapan kiriman. Dan kemudian telah terbiasa ke atasnya nama ini. Dan kitab risalah adalah kitab yang pertama dikarang dalam usul fiqh. Bahkan awal kitab dikarang dalam usul hadis sebenarnya. Usul hadis pun sama. Okay. Berkata Badruddin Az-Zarkashi dan kitab Bahrul Muhit fil usul. Okay. Dia kata dan dia kata Badruddin Az-Zarkashi dia kata dalam kitab Bahrul Muhit fil usul. Dia kata dan masih lagi dalam manuskrip. Allah Alam saya tak pasti. Buku ni dah dikarang ada apa dah diterbitkan ke belum. Tapi ketika ni ketika Syekh Muhammad Abdul Zuhrah karang tajuk ni, buku tersebut masih lagi dalam keadaan manuskrip. So kita masih lagi sampai sekarang. Kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang pertama yang mengarang dalam kitab usul fiqh, ilmu usul fiqh, dan dia karang dalamnya kitab risalah dan kitab hukum-hukum Quran. Ya, dan pencanggahan hadis, pembatalan ihsan, ya. Dan kitab himpunan ilmu dan kitab qiyas. Okay, kitab himpunan bagi ilmu dan kitab himpunan bagi kitab qiyas. So Imam Syafi'i kitab risalah tu dia berupa macam tu. Diberikan satu kaedah asal bagi usul fiqh. Okay, dan telah mengambil berat para imam-imam ulama terdahulu tentang dalam mensyarahkan atau menjelaskan kitab risalah ni macam zahir pada kita dalam pengenalan sebahagian para ulama. Dan daripada kitab Kashfuz Zunun pun katanya tu. Antara yang ada cuba untuk menjelaskan ataupun mensyarah, membuat penjelasan bagi kitab risalah tu adalah Abu Bakar As-Sayrafi, Muhammad bin Abdullah. Dinamakan dia dulu adalah orang manusia paling berpengetahuan, makhluk Allah paling berpengetahuan. Okey, tentang usul selepas Imam Syafi'i. Dia mati tahun 330 Hijrah. Okey, dan disebut syarah dia dalam kitab Kashfuz Zunun dan Tabaqat Syafi'iyah Zarkashi dalam kitab dalam permulaan ucapan dalam kitab Bahrul Muhit dia. Okay. So jadi masa disebutlah Abu Bakar As-Sayrafi ni ada syarah kitab Risalah Imam Syafi'i. Kemudian Abu Walid An-Naisaburi, imam yang hebat, yang besar. Nama dia Hassan bin Muhammad bin Ahmad bin Harun Al-Qurashi Al-Amawi, Syekh Imam Hakim An-Naisaburi. Dengan kitab Mustadrak tu ini guru dia. Dia mati tahun 349. Disebut dia oleh Zarkashi dan juga Kashfuz Zunun. Dan kitab Kashfuz Zunun pun ada disebut. Kemudian Al-Qafal Kabir Asy-Syasi Muhammad bin Ali bin Ismail yang mati tahun 365 Hijrah. Disebut tentang dia ni oleh Zarkashi, kitab Kashfuz Zunun dan Tabaqat Imam Syafi'i. Ini semua nama-nama orang yang menjelaskan, membuat penjelasan bagi kitab Risalah Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat Abu Bakar Al-Hawzaki An-Naisaburi. Dia Imam Al-Hafiz Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani yang mati tahun 388. Disebut tentang dia dalam kitab Kashfuz Zunun. Kemudian Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini Al-Juwaini, guru Imam Al-Ghazali. Ya, okey. Abdullah bin Yusuf. Bukan ini mana ni bapa kepada bapa. Bapa kepada bapa Imam Haramain. Imam Haramain itu yang guru Imam Ghazali. Ini bapa dia. Abu Muhammad Al-Juwaini, Imam Abdullah bin Yusuf, walidu Imam Haramain. Al-Juwaini, Imam Haramain itu guru Imam Ghazali. Ini bapa kepada guru Imam Ghazali. Mati tahun 438 Hijrah. Disebut tentang dia oleh Az-Zarkashi dan kitab Kashfuz Zunun, dan juga dalam kitab Kashfuz Zunun pun sebut. Dia antara orang yang menjelaskan penjelasan tentang kitab Risalah Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Usul mazhab Imam Syafi'i. Apa usul dia? Kita ambil mukadimah dulu, nanti kita sambung insya-Allah nanti pada detail .
Dia kata telah meringkaskan Imam Syafi'i dalil-dalil hukum di sisi dia dan kitab Al-Um. Dia telah ringkaskan dalil-dalil hukum, dalil sekalian hukum di sisi dia dalam kitab Al-Um diringkaskan. Faqala, maka dia kata, al-ilmu tabaqatun syatta. Ilmu ni sebenarnya adalah berlapis-lapis yang bermacam-macam. Al-ula, yang pertama sekali, ilmu ni mesti datang dari Al-Kitab wa Sunnah. Idza thabatat kitab dan sunnah, bila telah sabit sunnah tersebut. Kemudian wasani, yang kita tahu hukum-hukum ni, dalil dia adalah wasani al-ijma' fima laysa fihi kitab wala sunnah. Fima laysa fihi kitabun wala sunnatun. Pada apa yang tiada padanya kitab, tidak juga sunnah, maka kita kena tengok ijma'. Nanti dia akan terangkan ijma' tu maksud siapa. Yang ketiga, ayyakula ba'du ashabin Nabi SAW qawla. Ketiga, bahawa berkata-kata sebahagian sahabat Nabi kata-kata. Dan wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Dan kita tak tahu ada penyanggah mana pendapat tu keluar dari sahabat. Maksudnya tak ada Quran, sunnah, kan? Ijma' ni kesepakatan. Kalau tak ada kesepakatan mereka, okey, singularly ada orang cakap tapi tak ada siapa tentang. Dia anggap sebagai hujah juga. Warabi'atu, yang keempat, al-ikhtilafu ashabin Nabi. Fi dzalika, percanggahan para sahabat Nabi tentang perkara itu. Wal khamisatu, yang kelima, al-qiyasu ala ba'di tabaqat. Betul, pengkiasan terhadap sebahagian daripada lapisan tadi. Mana start kita kias dengan Quran ke, kias dengan sunnah ke, kias dengan ijma' para sahabat ke, kias dengan kata-kata mereka, kias dengan pencagahan mereka, kata-kata mereka, seorang mereka tanpa bantahan, kemudian kata-kata majoriti mereka, pencanggahan mereka, kemudian baru dia tengok kat situ, tengok dibandingkan. Okey. Dia kata wala yusaru ila syai'in ghairil Qur'an wa sunnati wa huma mawjudan. Dan tidak jadi kepada sesuatu selain kitab dan sunnah ketika kedua-duanya wujud. Bila Quran sunnah wujud, yang lain semua tak pandang. Ina ma yu'khadhul ilmu min a'la. Kata ilmu diambil daripada atas, bukan bawah. Pada atas ada, dibuat bawah apa? Itu kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Okay, baik. Kita berhenti sini. Kalau kita sambung ni kan tak boleh masuk, tak boleh teruskan. InsyaAllah kita akan tengok nanti pada sambungan ni, insyaAllah. Baik. Ada soalan? Tak ada soalan, alhamdulillah. Okay. Tapi itu kita ambil ini dan insyaAllah nanti kita tengok lagi perbahagian tentang hujah. Tapi kat situ jelaslah Imam Syafi'i punya kaedah dia punya hukum tu, dia tersebut awal-awal lagi. Sebab tu cara yang sama kalau kita buka di kitab Al-Um, Imam Syafi'i macam tu. Di masalah pengusulan yang kemudian ni kadang-kadang ada di kalangan pasal ada murid Imam Syafi'i kan dia berpecah-pecah. Last sekali dekat Mesir. Exactly sebenarnya last sekali tu Mesir lah. Cuma yang kadang-kadang ada orang masih lagi duk ambil kira pendapat anak murid di Iraq, anak murid di Mekah sebagainya, yang dikatakan patut diambil consideration untuk dimenangkan ke atas pendapat yang lama. Itu Allah lah. Tapi balik pada asal, kalau ikut pada tu dia dah amend yang last sekali. Last sekali adalah di Mesir, bukannya di tempat lain. Okay, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada Tak ada soalan, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.